Hello guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sebab esok akan ada ujian SPM, Kimia, peperiksaan SPM. So, Kimia sore ini kita akan buat ulang kaji last minute untuk semua bab dalam tingkatan 5. Okey, jom kita pergi. Okey, bab yang pertama adalah kadar tindak balas. Kat sini korang akan belajar apa maksud kadar tindak balas, macam mana nak mengukur, faktor-faktor dia dengan graf, dengan macam mana nak kaitkan teori pelanggaran. Ini antara soalan yang famous, dia boleh keluarkan dalam bahagian E, bahagian B maupun bahagian essay. Tapi kebanyakan dia akan keluar dekat bahagian A lah. So, kita akan tengok macam mana soalan dia. Okay, sebelum kita pergi dengan lanjut, kita ulang kaji sikit apa maksud kadar tindak balas. Dia adalah perubahan dalam kuantiti bahan tindak balas atau hasil tindak balas per unit masa. Maksud dia kalau bahan tindak balas atau hasil tindak balas tu berkurang dalam unit masa ataupun bertambah, itu adalah maksudnya kadar tindak balas. Maksud dia adalah perubahan sama ada kuantiti bahan ataupun kuantiti hasil per unit masa. Okay, secara mudahnya kita nampak macam ni. Kadar tindak balas dia adalah berkadar songsang dengan masa. Okey, kita terus pergi kepada key point dalam bab 1 ni. So, kita kena tahu faktor-faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas dan kita kena tahu contoh soalan yang diberikan ni. Contoh dia bagi 3 set. Jadi dia nak tanya antara set 1, set 2 dengan set 3, set mana yang mempunyai kadar tindak balas yang lebih tinggi. Soalan dia lebih kurang macam ini. So, first kali tentang faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas, yang pertama saiz zarah. Semakin kecil saiz zarah tu, ibaratkan kita ada kita punya material, kita punya bahan adalah zinc. Contoh ketulan zinc dengan serbuk zinc. Serbuk zinc tu luas permukaan dia lebih tinggi. Ada contoh dia macam itu. Kita bandingkan saiz. Yang kedua, kepekatan. Contoh kita ada elektrolit. Elektrolit kita kalium hydroxide. 1 molar, yang lagi 0.5 molar. Yang mana lagi pekat? Tu faktor yang kedua. Faktor yang ketiga, suhu. Bila suhu meningkat, maka kadar tindak balas meningkat. Sebab apa? Sebab dia akan lagi kerap berlanggar. So, frekuensi pelanggaran berkesan tu akan meningkat. Dan kehadiran makin. Jika ada makin, kadar tindak balas pun meningkat kerana dia merendahkan EA, activation energy. Dia akan rendahkan activation energy, tenaga pengaktifan. Okay, next. Yang kedua, contoh kita ambil contoh soalan dia cakap bagaimana faktor-faktor tersebut mempengaruhi. Kalau keluar soalan tu, contoh soalan tentang macam mana faktor saiz tu mempengaruhi kadar tindak balas. Kita nak terangkan, kita cakap apabila saiz bertambah, luas permukaan bertambah, maka kadar tindak balas bertambah. Dia simple je macam itu. Apabila kepekatan bertambah, kadar tindak balas bertambah. Apabila suhu bertambah, kadar tindak balas bertambah. Kehadiran makin meningkatkan kadar tindak balas. Cuma kalau 3 markah, kita kena tambah sikit point dia. Kenapa? Contoh kenapa kalau luas permukaan bertambah, kadar tindak balas bertambah. Kenapa? So, ayat 3 point yang terakhir tu sama je. Sebab apa? Sebab nanti contohnya bahan tu akan kerap berlanggar. So, frekuensi pelanggaran berkesan meningkat. Dia macam gitu je. Okey, kita ambil contoh soalan. Okey, kat sini. Contoh soalan serbuk zinc dengan asid, isi padu dia 25, kepekatan dia 1 molar. Suhu dia 10, 30, 30. So, yang kedua dan yang ketiga. So, kalau sekali pandang nak bezakan tiga-tiga ni susah. Tengok daripada soalan, dia suruh bandingkan macam mana. Kalau kita banding, tengok dekat soalan. Soalan cakap, set manakah yang mempunyai kadar tindak balas tertinggi, kadar tindak balas yang manakah paling rendah. Okey, kita nak tengok. Pertama sekali tengok isi padu. Isi padu constant. Jadi tak ada masalah. So, isi padu pun tidak termasuk di dalam faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas. Okay, yang kedua tengok kepekatan. Siapa paling pekat? Yang paling pekat ialah set yang ketiga. Suhu, siapa paling tinggi? Set yang ketiga. Okay. So, bila kita bandingkan suhu dengan kepekatan, so yang paling tinggi kita agak adalah set yang ketiga. Sebab kepekatan dia meningkat, suhu dia pun lagi tinggi. So, kita boleh cakap set 3 memberikan kadar tindak balas yang tertinggi kerana apa? Suhu pada set 3 lebih tinggi dan asid yang digunakan juga pekat. Okey, jadi yang paling rendah siapa? Set 1 kerana apa dia paling rendah? Kadar tindak balas dia sebab suhu dia paling rendah, asid dia lagi rendah. Okey, kita ambil juga contoh lain. Contoh lain, soalan keluar set 1 dengan set 2, dia suruh bandingkan. Okey, dalam set ni apa yang berubah? Apa yang berbeza kat sini? Tengok betul-betul apa yang berbeza.
Okey, set 1 pakai asid hidroklorik 0.1, set 2 pakai asid hidroklorik 0.1 dengan serbuk kalsium karbonat. Suhu dia sama. So, kat sini yang mana satu lebih tinggi? Cuba tengok betul-betul. Okey, kalau kita tengok kepekatan dia tak berubah. Yang berubah apa? Yang berubah, set 1 pakai ketulan, set 2 pakai serbuk. Okey, ini kita bincangkan tentang surface area, luas permukaan. Okey, kalau keluar soalan ni, dia akan langsamkan soalan macam ini. Dia suruh huraikan dari segi pelanggaran sekali. So, kita macam mana nak kaitkan teori pelanggaran dengan soalan ni. Okey, pertama, markah yang pertama kita kena cakap set mana lebih tinggi. So, kita cakap kadar tindak balas dalam eksperimen 2 lebih tinggi berbanding eksperimen 1. Hal ini kerana faktor yang mempengaruhinya ialah saiz zarah dan luas permukaan. Lepas tu kena bagi huraian untuk tambahan 3 markah. So, kita cakap serbuk kalsium karbonat, sebab set 2 menggunakan serbuk. Serbuk kalsium karbonat mempunyai saiz zarah yang lebih kecil dan luas permukaan yang lebih besar. Hal ini menyebabkan ion hidrogen dan ion karbonat boleh berlanggar sesama sendiri. Frekuensi pelanggaran berkesan pun meningkat, kadar tindak balas pun meningkat. Okey, macam mana kita tahu ion hidrogen dengan ion karbonat? Tengok kat sini. Kalau dia bertindak balas kalsium karbonat dengan asid, asid confirm ion hidrogen. So, ion hidrogen ni kena ingat. So, pelanggaran antara ion hidrogen dengan ion karbonat. Dia tak semestinya ion karbonat. Kalau dia pakai kalsium nitrate, ion lain pula lah. Ion nitrate, dia macam itu. Sebab dia pakai ion karbonat, dia pakai kalsium karbonat. Tengok dia tindak balas tu apa. Contohnya zinc sulfate. So, pelanggaran antara ion hidrogen dengan ion sulfate. Dia macam itu. So, kalau korang tak tahu macam mana nak tulis pun boleh jugalah pelanggaran bagi ion hidrogen dan kalsium karbonat lah. Kalau korang tak hafal dia punya ion. So, korang boleh tulis pelanggaran antara asid mesti H+, kalsium karbonat dia jadi ion karbonat. So, kena cakap sebegitu. Cikgu ulang balik. So, first kali, kena bandingkan set mana lebih tinggi, kena tahu faktor apa. Dalam kes ni, faktor dia ialah luas permukaan, iaitu saiz zarah. So, kena cakap sebab apa bila saiz zarah kecil, luas permukaan dia lebih besar. Jadi, apa yang berlaku? Sebab pelanggaran antara ion tu meningkat, so frekuensi pelanggaran berkesan pun meningkat. Habis soalan tentang bab 1. Okey, ini tentang yang kita cakap teori pelanggaran disebabkan oleh saiz. So, ada juga disebabkan oleh dalam kes ni 0.1 mol, 0.2 ini kepekatan. Bila kepekatan, kita nak cakap macam mana? Sama, yang atas tu sama. Kadar tindak balas meningkat apabila kepekatan meningkat. So, kenapa bila kepekatan meningkat? Jadi, kepekatan asid yang digunakan meningkat tu menyebabkan apa? Ion-ion hidrogen tu bertambah lagi banyak. Jadi, lebih banyak ion hidrogen boleh berlanggar dengan, dalam kes ni dia langgar dengan siapa? Atom zinc. Sebab serbuk zinc je. Dia pakai zinc, so dia langgar dengan atom zinc. Jadi, frekuensi pelanggaran berkesan pun meningkat. Dia lebih kurang je. Kalau tentang kepekatan, ion hidrogen tu yang meningkat. Kalau dari segi saiz, kita tengok pelanggaran tu meningkat. Okay, next. Contoh dalam kes ni dari segi apa? Suhu. 30 dengan 40. Bila suhu meningkat, tenaga kinetik meningkat. Jadi, apa yang berlaku? Kat sini, peluang ion hidrogen dengan ion karbonat untuk berlanggar bertambah. Dia lebih kurang sama je. Dia tentang pelanggaran. So, pelanggaran. Last kali, ayat yang awak kena ingat ialah frekuensi pelanggaran berkesan meningkat. Kalau hafal sikit lagi pun boleh. Frekuensi pelanggaran berkesan antara ion hidrogen dengan ion karbonat bertambah meningkat. Dia last kali mesti awak tutup dengan frekuensi pelanggaran berkesan. Dia suhu naik ke, saiz naik ke, semua tentang pelanggaran. Jadi pelanggaran menjadi lebih efektif. Okey. Contoh yang terakhir ialah kehadiran mangkin. Kalau awak tengok, okey, kepekatan dia sama, suhu dia sama. Apa yang beza? Dia tambah kuprum 2 sulfat. So, kita belajar antara satu faktor ialah faktor mangkin. So, mungkin kuprum 2 sulfat ni mangkin yang digunakan. So, kehadiran mangkin ni buat apa? Kehadiran mangkin ni, dia sediakan laluan alternatif. Ibaratnya macam jalan raya biasa dengan jalan raya highway. So, laluan alternatif ni ibaratnya highway. So, jadi highway ni kita cepat sampai. Sebab apa? Sebab tak banyak kereta. So, laluan alternatif yang disediakan oleh mangkin ni, dia memerlukan tenaga pengaktifan yang lebih rendah. So, jadi apa yang berlaku? Tindak balas tu boleh berlaku dengan lebih cepat.
So, huraian yang lebih terperinci, so maksud dia, lebih banyak ion hidrogen akan berlanggar dengan atom magnesium dengan berkesan. Tengok, dia tutup dengan benda yang sama. Frekuensi pelanggaran berkesan meningkat. So, kadar tindak balas pun meningkat. Okey, simple je. Tengok. Eksperimen 1, tanpa mangkin. Dia lambat nak capai isi padu hidrogen maksimum. Tapi pada eksperimen 2, cepat je bila ada mangkin. Dia ada highway. Ada laluan alternatif yang lebih rendah. So, maka isi padu hidrogen tu lebih cepat dia capai. Okey, itu je sebenarnya dalam bab 1. So, kita akan try pergi bab 2. Okey, bab 2 sebatian karbon. Ramai macam tak ingat sebab ada banyak. Ada alkana, alkina dan sebagainya. So, roughly dia selalu akan tanya contoh tindak balas tu. So, dia suruh buat apa? Isomer. Ni simple je ni. Korang dah faham lah ni. Korang kena ingat dia punya formula tau. Alkana macam mana, alkina macam mana. Dan baru korang tahu. Yang lain ni simple je. Kalau CnH2n plus 2, dia adalah alkana. Contohnya kalau 1C metana, 2C etana, 3C propana, butana dan pentana dan sebagainya. Okey. Kerap yang terjadi adalah contoh pembakaran alkana. Okey, awak kena buat dia punya persamaan seimbang. Kat sinilah nanti dia bagi berat, awak kena kira nombor mol, lepas tu awak kena kira berapa banyak gas karbon dioksida dihasilkan. Simple. So, awak kena tahu macam mana. Cara dia senang ya, ambil alkana tu, tambahkan dengan oksigen, dapat karbon dioksida dan air. Lepas tu nak balancekan dia, kan cikgu dah pernah ajar dalam video sebelum ni macam mana nak balancekan. So, cara nak balancekan, contoh kita ambil yang pertama ni. Kenapa 2 kat sini? Kenapa 7 kat sini? Okey, tengok sebelah sini. Okey, first sekali kita kira nombor karbon dulu. Karbon contoh CO2 kan. Ada satu karbon tapi kat sini ada 2. So, kena taruh 2 dulu. Kena seimbangkan dulu. Last sekali baru seimbangkan oksigen. Contoh awak taruh 2 dekat depan ni. Hidrogen dah jadi 6 darab 2. 12. Sebelah sini hidrogen H6 darab 2, 12. So, hidrogen dah balance. So, karbon 4 dah balance juga. Sekarang oksigen ada 7. Betul tak? 4 darab 2, 8. 8 tambah 1. 8 tambah 6, 14. 7 darab 2, 14. So, korang boleh buat persamaan seimbang bagi alkana. Okay. Sama juga untuk alkina, lebih kurang dia, cuma dia ada ikatan ganda 2, formula dia CnH2n. Kita ayah pening-pening tentang persamaan ni, dia selalu dia keluar banyak tentang pembakaran, macam mana pembakaran yang terjadi dengan alkina. So, kat sini kadang-kadang keluar juga benda ni. Macam mana nak hasilkan alkohol daripada alkina. Kena ingat dia punya mangkin dia, phosphoric acid H3PO4. Kena ingat suhu dia 300 darjah Celsius, 60 atm. Ni antara yang famous jugalah. Okey, ini antara soalan yang famous juga. Dia nak suruh bandingkan pembakaran heksana dengan heksina. Alkana dengan alkina macam mana. So, pertama sekali buat persamaan seimbang. Okey, awak kena faham macam mana persamaan seimbang dia macam ni. Kena buat. So, bila dah buat persamaan seimbang, kita akan kira jisim molekul relatif, contoh heksana C6H14 86. Heksana peratusan dia, korang buat peratusan karbon. Contoh kat sini 6 darab 12 sebab karbon dia ada 6. Bahagikan dengan 86 dapat 83.72. So, heksana pula kira molekul dia CnH2n, dia ada ikatan ganda 2, so hidrogen dia lebih sikit. So, bila korang bandingkan, persentage karbon dia lagi tinggi. Untuk peratusan karbon heksina lagi tinggi berbanding heksana. So, kat sini korang boleh cakap lah, sebab itulah jelaga yang dihasilkan oleh heksina menghasilkan lebih banyak jelaga. Jelaga tu yang warna hitam. So, bila keluar soalan macam ini, buat persamaan seimbang. Lepas dah buat persamaan seimbang, apa yang korang boleh buat? Kira peratusan karbon dengan jisim molar relatif dia. Okey, tentang isomer juga. Satu soalan yang every year boleh cakap akan keluar. So, kena tahu isomer tu apa. Isomer adalah formula molekul yang sama tapi struktur dia berbeza. Maksud formula molekul tu ni C5H12. Antara gambar-gambar yang diberi ni 1, 2, 3 dia sama je. Ada 5C, ada 12 hidrogen. Yang beza bentuk dia. Okey, macam mana nak buat? Pertama, buat yang bentuk tegak je, 5C. Yang kedua, buat cabang. Ini dia dah buat cabang.
Okay, ni yang pertama pentana, dia buat tegak je. Lepas tu dia naikkan cabang. Lepas tu buat 2 cabang. Jadi macam ini. Sama juga isomer macam C4H8 ni. Okay. Pertama awak kena tahu C4H8 ni alkina. Dia ada ikatan ganda 2. Buat yang tegak dulu. Lepas tu baru buat cabang. Okay. Kalau macam ikatan ganda 2 ni awak boleh letak. Mula-mula letak dekat hujung. Lepas tu letak kat tengah. Last sekali baru buat cabang. So ingat. Isomer ni je senang je. Awak kena kira betul-betul. Kalau dah siap ni, betul tak? C dia ada 4. 1, 2, 3, 4. Hidrogen ada 8. Kira betul-betul. Itulah isomer. Simple je. Okey, tentang alkohol. Alkohol ni tentang macam mana nak hasilkan alkohol ni pun penting juga. Contohnya, ini selalu cikgu cakap pasal cara buat donat je ni. Kita ada larutan gula, dalam kes ni glukosa. Lepas tu kehadiran yeast. Dengan yeast ni dia akan rembeskan enzim zymase, dia akan jadi alkohol dengan air kapur. Air kapur ni dia nak uji apa? Akan hasilkan karbon dioksida. Air kapur ni dia nak uji kehadiran karbon dioksida. Bila karbon dioksida hadir, dia akan jadi keruh. Okay, itu cara-cara nak buat alkohol. Okey, kita lompat kepada ester. Ester ni basic dia awak kena ingat. Dia kalau alkohol tambahkan dengan asid karboksilik akan dapat ester. Bau dia bau harum. Okey. Okey, next kita tengok contoh dia, nama dia etil propanoat. Dia macam gitulah. Okey, cara bagi nama macam mana? Okey. Cara bagi nama dia, ambil nama, contoh kita ambil nombor 5, nombor 6 Kita ambil nombor 6. Okey, dia kata soalan dia lukis struktur dan namakan ester yang dihasilkan apabila pasangan asid karboksilik dan alkohol ditindak balaskan. Okey. Etanol dan asid propanoid. Kenapa nama dia etil propanoid? Ambil nama alkohol dulu. Alkohol dia etanol jadi etil. Lepas tu ambil nama asid dia. Asid dia propanoid jadi propanoid. Contoh yang kedua, propan 1-ol. Okay, nama alkohol dia propil. Kita ambil propil etanoid. Macam gitu. Cara nak bagi nama ester ni, ambil nama alkohol, baru ambil nama asid. Contoh kita ada metanol jadi metil. So, macam gitu. Simple je. Okey, kita pergi sikit kepada lemak dan minyak. Okey, lemak dan minyak ni awak kena ingatlah table ni. Okey, paling simple lah. Kalau tak ingat apa, ingat tentang jadual yang diberikan. Apakah beza? Dia kata, apakah perbezaan lemak tepu dan lemak tak tepu? Okey, jadi lemak tepu ni dengan lemak tak tepu, yang dua-dua sebenarnya tak bagus. Tapi kalau bandingkan dua-dua, yang mana satu lagi bagus? Yang bagus sebenarnya lemak yang paling bagus lemak tak tepu. Okey, kalau kita tengok sumber-sumber dia. Okey, kalau lemak ni dibandingkan lemak dengan minyak, kita akan cek lemak dengan tak tepu dengan tepu. Okey, kalau tengok jadual ni, okey, kat sebelah kiri ni untuk lemak tepu biasanya daripada haiwan. So kandungan asid lemak tepu dia tinggi. Lemak tak tepu biasanya daripada tumbuhan. Contohnya minyak zaitun, minyak jagung dan sebagainya. So awak kena ingat sumber-sumber dia. Simple je tu. Okey, dalam bab getah pula, dia korang kena tahu dalam bab getah ni nak tahu proses dia. Bila tambah sulfur tu, dia getah asli dengan getah tak asli. Nak hasilkan getah tak asli tu dalam proses pemvalkanan, dia taruh sulfur. So untuk apa? Untuk getah tervalkan ni supaya dia lebih kuat. Bila kita tambah sulfur tu, ikatan kat tengah-tengah tu dia lebih kuat, lebih kenyal, lebih tahan haba dan lebih suka dioksidakan. Selalu dibuat apa? Buat tayar kereta dan sebagainya. Sebab getah asli ni dia lembik sangat. So kita kena tambah sulfur dalam proses pemvalkanan. Okey, dan bila keluar soalan getah ni, dia tak lari juga dengan soalan macam mana getah boleh tergumpal, macam mana dia boleh stay dalam keadaan tercair. So, kita kena tahu getah ni secara semula jadi, latex ni, dia membran dia dikelilingi oleh charge negatif. So, bila kita tambah asid positif, dia akan pecahkan charge negatif ni. Jadi, getah ni boleh bergumpal dengan getah yang lain. Okay, kalau kita tambah amonia pula, amonia charge negatif. So negatif dengan negatif dia akan repel, dia akan menolak. Jadi dia takkan bergumpal. So ini adalah penerangan dia, panjang lebar ni. Tapi secara teori dia simple je. Kalau kita tambah asid ataupun adanya bakteria, ada H+, dia akan hilangkan charge negatif kat tepi-tepi getah ni, maka dia akan bergumpal. Kalau ada amonia, sebab amonia charge negatif, so
charge negatif ni akan kekal, so getah lain pun akan menolak sebab negatif dengan negatif akan menolak, sebab tu dia tak bergumpal. Okey, tentang pengoksidaan dan penurunan. Ni awak kena ingatlah. Simple je sebenarnya pengoksidaan dengan penurunan ni. Pengoksidaan dia tak suka elektron, dia akan buang elektron. Penurunan akan menerima elektron. Okey, simple. Okey, kita akan pergi macam mana nak kira nombor pengoksidaan. Ni selalu famous juga soalan ni. Kira nombor pengoksidaan. Contoh dalam nitric acid HNO3, macam mana kita nak kira nombor pengoksidaan N? Sebab hidrogen kita tahu positif 1, oksigen kita tahu negatif 2, N kita tak tahu berapa. Okey, soalan nombor 3. Kita tengok soalan nombor 3. Okey, HNO3. So, cara nak kira dia, macam saya cakap, hidrogen kita tahu, oksigen kita tahu, nitrogen kita tak tahu. So, nak buat macam mana? Kita jadikan dia X. So, hidrogen positif 1, tambah X tambah 3 darab negatif 2. Sebab apa 3 darab negatif 2? Sebab oksigen ni ada 3. Nampak 3 kat bawah dia. Sama dengan kosong. Sebab apa-apa molekul, total charge dia kosong. So, X sama dengan positif 5. Kalau kita bawa ke sini. Sebab apa? Tengok 3 darab 2, negatif 6. Negatif 6 tambah 1. Negatif 5, bawa ke kanan jadi positif 5. So, nombor pengoksidaan bagi nitrogen adalah positif 5. Okey, yang paling susah. Contoh kat sini apa? HPO4 2-. Macam mana nak kira nombor pengoksidaan ni? Macam mana? Okey, cara nak kira dia, kita tahu H positif 1. O kita tahu negatif 2. Total charge dia apa? Sebab ni bukan molekul ni ion. Total charge dia nampak yang ke atas kali 2 minus ni. Okay, so jadi nak kira dia positif 1 tambah X, sebab P ni kita tak tahu. Tak buat X boleh, nak buat P pun boleh. Tambah 4 darab negatif 2 sama dengan negatif 2. Okay, negatif 2 ni sebab oksigen memang negatif 2. Negatif 2 sebelah sini sebab total HPO4 ni dia charge total dia 2 minus. Sebab tu macam itu. So, X total dia positif 5. Dia berbeza sikit daripada atas. Sebab ni nitric acid dia molekul HNO3. Sebab sebatian ni total charge dia kosong. Sebatian yang kedua total charge dia 2 minus. Kromium macam mana juga? So kita nak buat Cr2O7 2 minus. Okay. Kromium ni kita tak tahu dia berapa. Tapi dia ada 2 molekul Cr. Ada 2. So kita buat 2X. 2X tambah 7. Sebab oksigen ada 7. 7 darab negatif 2. Kita tahu oksigen secara azali ni memang negatif 2. Sama dengan negatif 2. Sebab total charge ke atas ni. X sama dengan positif 6. So macam itulah cara nak kira nombor pengoksidaan. Okey, kita akan pergi juga soalan. Ni pernah keluar lah. Tapi taklah se-famous mana. Boleh lah. Okey, dia adalah pemindahan elektron pada satu jarak. Okay, di mana dia bagi satu setup. Kita ada larutan kalium iodida, ada air klorin, kat tengah-tengah ada asid sulfuric. So, kita ada elektrod karbon X, karbon Y dengan G, galvanometer. So dia suruh nyatakan ejen penurunan, ejen pengoksidaan. Kalau dia bagi macam ni, awak tahu tak macam mana? Siapa ejen penurunan, siapa ejen pengoksidaan. So, dia suruh tanya soalan persamaan setengah. So, dia kata siapa jadi anode, siapa jadi cathode. Dan bagi pemerhatian, nyatakan arah pergerakan elektron. Okey, so dalam kes ni apa yang berlaku bila keluar soalan macam ini? Dalam tidak balas tersebut, ion iodida dan larutan Ki adalah ejen penurunan. Kalium iodida. Dia adalah ejen penurunan. So, bila dia ejen penurunan, diri dia berlakunya pengoksidaan. Jangan terbalik. Bila soalan ni, sebenarnya dia nak trik korang tau. Dia tanya siapa ejen penurunan dengan ejen pengoksidaan. Ejen tersebut memanglah dia ejen penurunan, tapi diri dia berlaku pengoksidaan. Okay, contoh kita cakap tadi, ion iodida dalam larutan Ki ialah ejen penurunan. So, kita tengok persamaan setengah dia. I minus akan jadi I2 tambah 2 elektron. Daripada negatif 1 jadi kosong, so dia pengoksidaan. Diri dia berlaku pengoksidaan. So, air klorin pula bertindak sebagai ejen pengoksidaan. Diri dia berlaku penurunan. Nampak? Daripada kosong charge dia jadi negatif 1. So, dia berlaku penurunan. Lepas tu buat persamaan setengah dia. Nak tahu siapa cathode, siapa anode? N-ox. Anode berlakunya oxidation. Cathode berlakunya penurunan. So, siapa yang berlaku penurunan tadi? Yang berlaku penurunan adalah Cl. Cl dekat mana?
klorin dekat mana? Dekat Y. So, Y ialah cathode. X ialah anode. Ingat, red cat. Red cat tu kucing merah. Dia berlaku penurunan cathode. And anode berlakunya oxidation, pengoksidaan. Okey, pemerhatian dia apa? Larutan kalium iodida bertukar daripada tak ada warna kepada ungu. Warna kuning kehijauan air klorin dilunturkan. Okey, next, tindak balas redox berlaku kerana proses pengoksidan dan penurunan berlaku. Okey, ini apa yang berlaku? Kita buat persamaan penuh. Turunkan je, cancel dia punya elektron. Jadi 2I- tambah Cl, elektron cancel, buat anak panah, I2 tambah 2Cl-. So, elektron bergerak daripada mana? Elektron bergerak daripada oxidation kepada reduction. Sebab oxidation kan, pengoksidaan dia tak suka elektron, dia buang. So, dia bergerak daripada X, pengoksidaan, kepada Y. Okay, simple je. Okay, next kita akan pergi mekanisme pengaratan besi. Ini famous juga, selalu keluar KAC soalan ni. So, soalan ni pun package. Bila dia dah suruh buat mekanisme pengaratan besi, dia akan cakap tentang cara untuk mencegah pengaratan besi. So, mekanisme dia, so bila ada titisan air, maka besi tu akan berkarat. Kenapa? So, first kali kita tengok. Pada peringkat awal, pengaratan besi akan kehilangan elektron untuk membentuk ion-ion Fe2+. So, dia teroksida. So, Fe daripada kosong jadi 2+. Tambah 2 elektron. Itu yang pertama. So, lepas tu apa yang jadi? So, yang terjadi seterusnya, elektron-elektron yang terhasil. Sebab apa? Pengoksidaan kan buang elektron. So, elektron yang terhasil, dia akan bergerak. Dia akan bergerak ke bahagian lain pada permukaan besi. Nampak ni? Dia teroksida, dia gerak kat besi. Dan molekul air dan molekul oksigen yang larut dalam air menerima elektron dan bergerak pada permukaan besi dan mengalami penurunan. Okey. Dan molekul air dan molekul oksigen yang larut dalam air menerima elektron yang bergerak pada permukaan besi dan berlaku penurunan. Okey. Kita ada air sebab air tu jatuh kat besi. Okey, daripada air tu apa akan jadi? Dia akan menerima elektron. Kan elektron ni jalan-jalan, lepas tu bertindak balas dengan air. Dia akan berlaku penurunan. Air kan kosong dia punya charge. Lepas tu jadi OH-, negatif 4. Dia dah terturun, berlakunya penurunan. Dan ion OH yang terhasil, OH- ni yang terhasil, akan berpadu dengan ion Fe2+, dengan serta-merta membentuk pepejal hijau ferrum 2 oksida. Okey, sekarang Fe2+ ni akan bertindak balas dengan OH- menjadi FeOH2. Okey. Dan apa yang jadi? Ferrum 2 hidroksida yang terbentuk ni, dia akan berlakunya pengoksidaan lagi. Dia akan teroksida lagi jadi ferrum 3 hidroksida. Benda ni dia akan jadi ferrum 3 hidroksida. Bila ferrum 3 hidroksida ni terurai, dia jadilah macam ini. Inilah yang kita panggil karat. Dia akan jadi pepejal perang kemerahan. So, simple je. Saya cikgu ulang balik. Macam mana? So, first kali, besi kita ni, bila air jatuh ke atas dia, dia akan berlaku pengoksidaan. Dia akan release elektron, buang elektron. Elektron ni apa jadi? Dia bertindak balas dengan air, dia akan membentuk ion hidroksida. Dia akan jadi macam ini. Dan ion hidroksida ni, dia akan bertindak balas dengan besi yang teroksida ni, Fe2+, dia akan jadi ferrum 2 hidroksida. Dan bila ferrum 2 hidroksida ni, dia bertindak balas lagi, berlakunya pengoksidaan lagi, bertindak balas dengan oksigen yang ada dekat surrounding, dekat persekitaran, dia akan jadi ferrum 3 hidroksida. Bila terurai je ferrum 3 hidroksida ni, dia jadi karat. Pepejal tu kemerah-merahan. Langkah nak cegah proses pengaratan ni buat apa? Kita buat apa? Kita cat, boleh kita buat kaedah pengaloyan, menggunakan kaedah logam karbon. So, kita buat apa lagi? Boleh buat penyaduran, boleh kita cat. Sebab itulah orang cat pagar besi dia. Dia cat ataupun buat penyaduran lah dengan logam yang lebih reaktif supaya dia tidak karat. Okey, dalam eksperimen. Dalam eksperimen paku ni famous juga. Paku dia salut dengan zinc, cuprum dengan besi. Besi ni sebagai kontrol lah. Confirm dengan besi ni akan karat. So, kat sini dalam tu dia taruh apa? Larutan gelatin dengan phenolphthalein tambah larutan kalium hexacyanopherate.
So kat sini soalan selalu tanya, apakah fungsi kalium hexacyanopherate 3? So apakah pemerhatian anda? Okey, selalu soalan dia akan tanya benda tu lah. So, first sekali, fungsi larutan kalium hexacyanopherate ni untuk menguji kehadiran ion Fe2+. Bila ion tu hadir, so dia akan jadi apa? Dia akan warna biru akan kelihatan. Phenolphthalein digunakan untuk menguji kehadiran ion hidroksida. Jika ion hidroksida hadir, dia akan jadi merah jambu. So, kat sini maksudnya, bila dia tambah phenolphthalein dengan larutan kalium hexacyanopherate, hexacyanopherate ni dia nak kesan Fe2+, phenolphthalein ni nak kesan OH-. So, bila pengaratan berlaku, apa yang jadi kat sini? So, akan adalah warna-warna tu bertukar. Okay, contoh kita tengok dekat tabung uji yang zinc ni, paku besi dengan zinc. Dia salut dengan zinc. So, terdapat tumpuk-tumpuk merah jambu sahaja terbentuk di sekitar paku besi. So, dia cakap apa? Tiada tumpuk biru hadir. Ini menunjukkan bahawa paku besi tidak mengalami pengaratan. Sebab apa dia kesan OH- je? Fe2+ tak terhasil. Sebab apa pengaratan ni, kalau nak berlaku, ferrum ni, paku besi ni dia kena teroksida. Dia jadi Fe2+. So, bila tak ada tumpuk biru, maka tak ada pengaratan berlaku. Okay, dan dia salut pakai kuprom. Terdapat sedikit tumpuk merah jambu dan banyak tumpuk biru di sekitar besi. Hal ini menunjukkan bahawa paku besi mengalami pengaratan dengan cepat. Sebab terlalu banyak tumpuk biru. Sebab apa? Salut dengan kuprom, besi dengan kuprom, kalau kita hafal siri kereaktifan kimia tu, kalau nak cantik mesti ada zat besi supaya perkahwinan cukup agama tu. Kalau nak cantik mesti ada zat besi supaya paras cukup anggun. Ataupun kalau nak kahwin mesti ada zakat fitrah supaya perkahwinan cukup agama tu. Kuprom tu kat bawah sekali, ferrum kat atas. Kalau kita salut dengan logam yang kurang elektropositif, apa yang jadi? Makin berkaratlah paku tu. Okey, next, paku besi sahaja. Terdapat sedikit tumpuk biru yang terbentuk di sekitar paku besi. Hal ini menunjukkan paku besi mengalami pengaratan dengan perlahan. Okey, bila tak salut apa-apa, berlaku pengaratan. Cuma tumpuk biru tu sikit. So, macam itu. Okay, next. Apakah fungsi gelatin? Gelatin membolehkan tumpuk-tumpuk biru dan merah jambu yang terbentuk kelihatan dengan lebih jelas. Itu fungsi dia. Nak nampakkan dengan lebih jelas. Kalau pakai selain gelatin, dia tak jelas sangat lah. So, fungsi dia untuk lebih jelas. Okay, ini tentang kereaktifan logam. Macam mana dia nak tentukan ni, korang semua tahu kan? Dia buat eksperimen macam ini, taruh kita punya logam, ada wool kaca, ada pepejah kalium manganat, ini sebagai source oksigen. Wool kaca nak elakkan dia bercampur atau tidak meletup. So bila kita panaskan kita punya logam, kita nak tengok dia terbakar dengan terang ke, dia membara ke apa. So korang kena tahulah dalam siri kereaktifan logam tu, siri korang kena hafal tu, yang panjang-panjang kalau nak cantik bla 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 tu. Okay, contoh magnesium, ferrum, kuprom, zinc. Magnesium ni sebab dia reaktif, dia akan membakar dengan terang. Contoh yang kurang reaktif, kuprom, dia hanya membara dengan malap je. Antara ferrum dengan zinc, siapa lagi reaktif? Zinc lagi reaktif, so dia akan membara dengan sangat terang. Ferrum hanya membara dengan terang. So cara dia kena ingat dia punya siri tu. Kalau korang tak ingat, susah nak jawab. Okay, ini adalah siri keaktifan kimia. Korang boleh hafal lah. Yang tadi cikgu nak hafal, kalau nak kahwin, mesti ada zakat fitrah supaya perkahwinan. Kuprom kan Cu kan cukup. Merkuri H. So korang buatlah ayat cukup agama Au. Merkuri selalu tak ada. Korang kalau nak buat pun boleh. Kalium, natrium, kalsium. Kalau nak hafal satu kan susah. So korang buatlah apa yang korang boleh buat. Macam mana nak hafal. So pastikan hafal. Okay, next. Tindak balas redox dalam sel elektrolisis. Okay, ni pun penting. Korang kena tahu basic, simple je. Soalan dia akan bagi contoh gambar macam ini. So dia cakap leboran ni adalah leboran natrium klorida, ni adalah elektrokarbon, so ada bateri. So korang kena tentukan ion apa yang hadir, so siapa anode, siapa kathode, kena tahu. Secara simple tu kalau korang tahu siapa anode, siapa kathode, korang boleh jawab soalan ni. So kalau dia tanya elektrolit apa yang dia pakai leboran, ion apa yang hadir, cuma Na+ dengan Cl- je. Kalau dalam air, dalam aqueous, dia ada Na+, Cl-, OH- dengan H+. So, kathode akan dapat H+, kathode akan dapat Na+ yang positif, anode akan dapat yang negatif. So, kena tahulah.
Okey, dan dia keluarkan macam ini pula. Ni bukan sel elektrolisis. Kalau elektrolisis ada bateri. Yang ni nama dia sel Daniell. Sel Daniell ni dia bagi tahulah metal apa yang digunakan. Dalam kes ni kuprum dengan zinc. So ada titian zarah, garam dan juga ada larutan dia. Kalau kuprum mesti larutan dia ada kuprum sulfat. Mesti ada nama kuprum. Tak kisahlah kuprum nitrate dan sebagainya. Zinc, tengok dia pakai larutan zinc sulfat. Okay, soalan yang selalu dia tanya kat sini adalah contoh dia cakap apa? Dia suruh lukis. Maybe dia suruh lukis. Ataupun kat sini dia tanya, siapa lebih elektropositif antara zinc dengan kuprum? Bila dah hafal siri keaktifan logam, kita tahu zinc lebih elektropositif. Jadi, zinc ni dia cenderung untuk berlaku pengoksidaan. Dia akan buang elektron. So, daripada ZN, dia akan jadi ZN2 plus tambah 2 elektron. Jadi ion yang terbentuk tu dia akan bergerak ke elektrod kuprum. Dia akan gerak ke kuprum. So, zinc ni sebab dia pengoksidaan dia bertindak sebagai anode, kuprum sebagai kathod. Okay, dalam proses pengoksidaan. So, jadi apa ion kuprum tu dia akan terima elektron tu. So, dia akan jadi daripada Cu2+, dia akan jadi kuprum Cu. So, elektrod kuprum adalah elektrod positif. Zinc adalah elektrod negatif. Okay, so kena buatlah persamaan setengah dia, kena buat persamaan overall dia macam ni. So kena buat macam itu. So kena bezakan antara sel elektrolisis dengan sel Daniell. Dia beza dia ni je, tak ada ni, tak ada apa? Bateri. Okay, next kita pergi kepada termokimia, iaitu perubahan tenaga haba semasa tindak balas berlaku. So ni banyak kira-kira ni, simple je. Okay, basic yang pertama ialah tindak balas eksotermik. Korang kena tahu bentuk dia punya graf tenaga dia macam mana. So, graf tenaga ni kalau dia suruh lukis, kena ingat, kena label axis ni dah satu markah. Kalau dia exothermic, dia akan turun tangga. Kalau endothermic, dia naik tangga. Tu yang first kena ingat. Okey, ni adalah contoh endothermic. Dia naik tangga. Kalau exo, turun tangga. Okey, kita akan masuk terus kepada haba pemendakan. Haba pemendakan ialah perubahan haba yang berlaku apabila 1 mol bahan tidak balas termendak daripada ion-ion aqueous, argentum dan klorida. Kat sini dalam kes ni dia terus pergi kepada argentum klorida. So kita cakap haba pemendakan argentum klorida adalah perubahan haba yang berlaku apabila 1 mol argentum klorida termendak daripada ion-ion aqueous, argentum dan klorida. Ini adalah persamaan ion dia. Kita nak tahu cara macam mana nak kira. Okey, contoh kat sini seorang murid mencampurkan 25 cm padu larutan natrium klorida di kepekatannya 1 molar dengan 25 cm padu larutan argentum nitrat 1 molar juga untuk menentukan haba pemendakan argentum klorida. So, jadual berikut. Suhu awal dia 25 untuk natrium klorida. Suhu awal argentum nitrat 26, suhu tertinggi 32. So kita nak kira haba pemendakan dan kita nak lukis gambar raja aras tenaga. Soalan selalu dia akan package. Dia suruh kira dan lukis. Okay, pertama sekali kita kena kira bilangan mol AgCl yang terhasil. Okay, cara nak kira dia kat sini. Korang nampak dia dah bagi. Pertama sepatutnya tak boleh terus macam ni. Korang kena boleh dia punya persamaan kimia. Persamaan kimia dia NaCl tambah AgNO2. Kejap ya. Okay, ni silap ni. Sebenarnya AgNO3. Kena betulkan. AgNO3. Dia akan jadi AgCl tambah NaNO3. So, nak cari nombor mol, kepekatan dia 1 molar. Darabkan dengan isi padu dia 25. Bahagi dengan 1000 dapatlah 0.025 mol. Okay, dan kita kena cari purata suhu sebab dia campuran dua larutan. Suhu yang pertama 25, lepas tu tambah dengan 26 bahagi 2. Dapatlah suhu purata dia berapa. Perubahan suhu, suhu tertinggi. Suhu akhir dia tolakkan dengan purata suhu. Dapatlah 6.5. So, perubahan haba, delta H sama dengan, delta H sama dengan berat MC theta. Theta adalah perubahan suhu. M ni dia dah bagi air punya, dia dah bagi kat sini air punya muatan haba air 4.2. So kita punya M kita kena tambah sebab dia tambah 2 larutan, 25 mil tambah 25 mil sebab air dia punya density sama dengan 1. So lebih kurang 1, korang boleh ambil je mil tu tukar jadi gram. 25 tambah 25.
So, delta H perubahan haba ataupun Q sama dengan MC delta. So, bila dah darabkan, korang dapat 1365 joule. Nak kira haba pemendakan, korang kena bahagikan dengan nombor mol. Itu dia punya syarat dia. Itu dia punya formula dia. So, bila bahagi dengan nombor mol yang kita kira tadi, dapatlah negatif 54,600 joule per mol. Kenapa negatif? Sebab dia adalah exothermic. Dia nak balas exothermic. Okey, bila lukis graf haba ni apa jadi? Korang kena labelkan tenaga sebab dia exothermic, dia turun tangga. Okey, next kita nak tahu tentang penghitungan haba pembakaran pula. Kalau dalam kes pembakaran macam mana? Tengok soalan dia, seorang murid menjalankan satu eksperimen untuk menentukan haba pembakaran etanol. Jadual berikut menunjukkan keputusan yang direkodkan. So, isi padu air dalam tin kuprom 100 cm padu, suhu awal 25, suhu tertinggi air 37.5, jisim awal per liter 51.21, jisim per liter selepas pemanasan 50.98. So, dia cakap kirakan haba pembakaran etanol dan lukis gambar rajah tenaga. So, soalan ni package, dia akan suruh lukis juga gambar rajah tenaga. So, kat sini, first kali kita kena kira jisim etanol yang terbakar. Soalan ni dia susah sikit. So, kena kira berapa etanol yang terbakar. So, kat sini dalam per liter ni confirm lah dah ada etanol kan. So, jisim awal per liter ni dengan selepas pemanasan ni maksudnya kalau kita tolakkan dapatlah jisim etanol yang terbakar. Nampak 51.21 tolak 50.98. Dapatlah 0.23. Selalu soalan kalau dia baik dia dah bagi dah jisim etanol yang terbakar berapa. Kita cuma cari nombor mol je. Lepas kita dah dapat ni kita nak cari nombor mol. Okey, sekarang kita nak cari nombor mol. Dalam kes ni tak boleh guna N sama dengan MV over 1000. Tak boleh guna kepekatan darab isi padu bahagi 1000. Sebab dalam kes ni tak ada. Dalam kes ni cuma ada berat dia dengan jisim molekul relatif yang dia dah bagi. So, etanol dia punya nombor mol kita dah kira tadi. Berat dia 0.23. Bahagikan dengan jisim molekul relatif 46. So, perubahan suhu dia kita akan dapat juga. Bila 37, suhu tertinggi tolak suhu awal. Okey, sekarang kita dah dapat nombor mol, kita dah dapat suhu. Sekarang kita nak kira perubahan haba. Delta H sama dengan MC delta T. Delta T perubahan suhu dah dapat. M confirm dia bagi dalam soalan 4.2. Sekarang kita nak tahu berat dia berapa. Berat dia adalah isi padu air yang dalam tin tersebut. Isi padu dia 100, so guna 100. Kalau isi padu dia bagi 50, guna 50. So, darab dapatlah jawapan. Haba pembakaran bahagikan nombor mol. So, kita dapatlah negatif 1050 kJ per mol. Okay, then kita lukiskan dia punya tenaga. Graf tenaga dia macam ni kalau nak lukis. Okay, dia turun bawah sebab dia exothermic. So, kat tengah-tengah tulis dia punya delta H. Okay, simple. Okay, kita pergi bab yang terakhir dalam tingkatan 5, penyediaan sabun. Proses dia adalah saponifikasi. Bila minyak campur dengan natrium hidroksida, kita akan dapat sabun dengan gliserol. Okey, ini adalah cara penyediaan dia. Masukkan dalam beaker minyak kelapa sawit ke, minyak apa ke. Tambahkan natrium hidroksida, kita panaskan akan dapat sabun. Nama prosesnya saponifikasi. Dia akan tambahkan NaCl sedikit untuk mengurangkan keterlarutan sabun. Supaya korang nampak sabun tu dah terbentuk. Okey, yang penting dalam sabun juga dalam bentuk dia. Bentuk dia hydrophilic, kepala dia. Ini bentuk deterjen. Kalau bentuk sabun dia bulat. Dia ada kepala dengan ekor. Lebih kurang sama juga. Ada hydrophilic dengan hydrophobic. So hydrophobic ni yang hujung ni dia takut air. Dia tak larut dalam air. Kalau hydrophilic dia larut dalam air. So maksud dia kat sini yang ekor panjang ni bila dia takut dengan air dia cuma larut dalam pelarut organik. Kepala dia akan larut dengan air. So contoh kita punya baju kena minyak. So minyak tu akan lekat kat ekor. Kepala ni akan lekat dengan air. So, dia akan berlaku kat situ goncangan dalam situ. Sebab itulah minyak tu akan tertanggal daripada baju kita. So, kita tengok kebaikan sabun dan juga deterjen. Sabun diperbuat daripada sumber yang boleh diperbaharui, mudah terbiodegradasi, tidak menyebabkan pencemaran. Keburukan dia tidak berkesan dalam air liat. Air liat ni dia ada Ca2+, kalsium dengan, kalau tak silap cikgu, Mg2+, dan air berasid. Dia menghasilkan kekat. Kalau pakai air laut contohnya, dia akan hasilkan kekat. Kebaikan deterjen pula. Dia berkesan dalam air liat dan air berasid.
tidak menghasilkan kekat. Keburukan dia boleh menyebabkan pencemaran. Okey, inilah gambar rajah yang menunjuk macam mana sabun tu bergerak balas. Kan cikgu cakap, sabun ke deterjen ke dia ada kepala dengan ekor kan. So ekor dia bahagian hidrofobik mengimulsi dan memecahkan kotoran. Contoh ekor dia akan lekat dengan minyak lah. So dia akan pecahkan, jadi daripada minyak tu besar dia akan jadi kecil-kecil. So dia akan berlaku proses goncangan sebab molekul air menarik ion sabun dan menyebabkan kotoran tertanggal. Sebab kepala sabun tu kan dia suka air, hidrofilik. Ekor suka dekat kotoran. So dia akan tarik-tarik, berlaku goncangan. Prinsip dia adalah berlakunya goncangan. Sebab apa? Bila sabun kita tambah dalam air, dia akan kurangkan ketegangan permukaan air. So dia akan tanggalkanlah kotoran-kotoran ni. So, bila keluar soalan esei, cara nak terangkan dia, korang boleh cakap, molekul sabun mengion dan merendahkan tegangan permukaan air apabila melarut. Dengan itu, air membasahkan permukaan kotor pada kain. Kena cakap, bahagian hidrofilik, kepala sabun tu, melarut dalam air. Bahagian hidrofobik, ekor dia, melarut dalam kotoran. Apabila sabun ditambahkan ke dalam air, dia akan mengurangkan ketegangan permukaan air. Hal ini meningkatkan keupayaan air untuk membasahi permukaan kain. Bahagian hidrofobik, ekor tu akan larut dalam kotoran bergris, manakala bahagian hidrofilik akan melarut dalam air. Tu cara terangkan dia. Dan bahagian hidrofobik mengimulsi dan memecahkan kotoran kepada titisan kecil. Lepas tu, molekul air menarik ion sabun menyebabkan kotoran tertanggal. Apabila dibilas, kotoran akan disingkirkan. Buih-buih sabun juga akan membantu emulsi kotoran terapung. Macam itulah cara macam mana cuci pakaian. Okay, dan tentang bahan tambah makanan, dia ada juga dalam soalan objektif tentang pengawet, pengganti oksida. Kena ingatlah contoh-contoh pengawet. Contohnya apa? Acid benzoate, kita tambah dekat makanan supaya dia tahan lama. Pengganti oksida, kita nak elakkan makanan kita bau tengik. Contohnya asid ascorbic, perisa untuk jadi dia lagi lazat. Penstabil contohnya apa? Lecithin untuk membolehkan dua cecair yang tidak larut bercampur. Ejen pemekat contohnya gelatin untuk apa? Memekatkan cecair dan memperbaiki tekstur makanan. Pewarna contohnya apa? Untuk menarik perhatian. So ini simple je tentang bahan tambah makanan. Okay, second last tentang ubatan tradisional. Kena tahu lidah buaya untuk apa? Kalau kulit terbakar boleh pakai lidah buaya, melecur, nak elakkan melecur. Bawang putih boleh rendahkan tekanan darah tinggi, mencegah penyakit kanser, mencegah selsema. Kena tahu sikit lah. Dan sekali tentang ubatan moden. Ubatan moden ada 3 jenis. Ada analgesik, kita ada apa lagi? Antibiotik dan psikoterapeutik. Analgesik ni untuk melegakan kesakitan. Antibiotik untuk membunuh dan memusnahkan bakteria. Psikoterapik untuk mengubah dan mengawal emosi pesakit. Okay, kalau contoh aspirin dia analgesik, streptomycin antibiotik. Kena ingatlah tentang ubat. Rasanya dah habis. Habislah tingkatan 5 subjek SPM Kimia. So jangan lupa ulang kaji. So korang kalau cik-cik dah bosan buat ulang kaji, bolehlah tengok video ni. So cikgu doakan supaya semua orang dapat A. So jangan stres-stres, masih ada waktu lagi. So, ulang kaji banyak-banyak. So, semoga berjaya dalam exam. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye.